Ini adalah planet dengan kedudukan paling jauh di sistem suria. Gergasi ais misteri yang jauh melangkaui Mushtari, Zuhal dan Uranus. Dan dunia yang hanya pernah dilawati sekali sahaja, iaitu kapal angkasa yang dikawal manusia. Neptune adalah planet pertama dalam sejarah yang ditemui hanya dengan menggunakan matematik. Ahli astronomi Perancis Urbain Le Verrier meramalkan melalui pengiraan matematik bahawa sebuah planet besar yang belum ditemui sedang bergerak di luar orbit Uranus. Beliau bukan sahaja merungkai lokasinya tetapi juga berapa banyak jisimnya. Pada tahun 1846, planet ke-8 dari matahari ini telah diramalkan, kemudian diperhatikan dan kemudian disahkan. Secara purata, Neptune berada sejauh 4.5 bilion kilometer, menjadikannya terlalu samar untuk dilihat dengan hanya menggunakan mata kasar dari bumi. Sepanjang tahun, teleskop telah bertambah baik ke tahap di mana Neptune bukan lagi hanya titik biru. Kini kita boleh memerhatikan keunikan gergasi ais yang jauh dan mempesonakan ini. Tetapi, lebih 5 dekad yang lalu, sebuah kapal angkasa terkenal telah dilancarkan yang memberikan kita pemandangan terbesar planet yang berjaya dicapai setakat ini. Astrolab membawa anda suasana planet Neptune. Sebelum tu, jangan lupa subscribe Astrolab dan on loceng notifikasi anda. Assalamualaikum dan salam angkasa dari Astrolab. Sekilas fakta, pada tahun 1977, Voyager 2 memulakan pengembaraan besar sistem suria, menjadi satu-satunya kapal angkasa yang melawat ke semua 4 planet luar sistem suria selepas bumi. Ia tiba di Neptune pada tahun 1989, 12 tahun selepas perjalanannya bermula, dan menawat gergasi ais misteri. Satu rekod yang tidak pernah berlaku sebelum ini. Ia mendedahkan dunia yang disaluti dengan rona jalur awan kobalt biru. Megah menyusur di orbit seperti Mushtari. Ribut besar jernih ditemui berkecamuk di atmosferanya. Kemudian, digelar sebagai bintik gelap besar dan 4 gegelang yang tidak diketahui sebelum ini telah dikesan bersama-sama dengan 6 bulan baru. Dengan menggunakan maklumat yang dipancarkan kembali oleh Voyager 2, bersama-sama dengan apa yang telah ditemui menggunakan teleskop seperti Hubble dan apa yang sudah kita ketahui tentang planet gergasi lain yang serupa seperti Mushtari dan Zuhal, planet gas yang telah dilawati berkali-kali sejak bertahun-tahun lamanya. Para saintis telah dapat memperoleh pemahaman yang baik tentang apa yang telah berlaku di bawah awan gergasi ais yang gelap dan jauh ini. Neptune masih mewakili salah satu dunia yang paling kurang diterokai dalam sistem suria dan oleh itu, ia terus menyimpan khazanah misteri yang belum diketahui. Di dalam dunia yang sangat besar ini, kira-kira 4 kali lebih luas daripada bumi. Semakin dalam atmosfera, semakin padat ketumpatannya dan terasa seolah-olah ia dihimpit bersama-sama. Berlaku peningkatan tekanan dan suhu yang semakin dekat dengan teras mewujudkan persekitaran yang tidak dapat dibayangkan. Bahagian dalam boleh dibahagikan kepada pelbagai lapisan: atmosfera, mantel dan teras. Walaupun jarak antara setiap lapisan berlaku secara beransur-ansur dan jarak antara setiap peralihan adalah sangat besar, lapisan luar planet bahagian yang boleh kita perhatikan ialah atmosfera tebal Neptune, yang kebanyakannya terdiri daripada hidrogen dan helium dengan unsur surih metana. Unsur metana lah yang sebenarnya memberikan Neptune warna biru kobalt yang kaya kerana ia menyerap cahaya merah dan memantulkan cahaya biru kembali ke angkasa. Atmosfera Uranus berwarna biru atas sebab yang sama, tetapi saintis tidak pasti mengapa Neptune adalah lebih jelas, menunjukkan bahawa beberapa unsur kimia atmosfera misteri menyebabkan keamatan warna yang lebih tinggi. Suhu di dalam atmosfera Neptune berada pada paras negatif 214 darjah Celsius. Namun, ini adalah lebih hangat daripada apa yang dijangkakan, memandangkan betapa jauhnya ia dari matahari, mengesahkan bahawa Neptune berkemungkinan mempunyai sumber tenaga dalaman seperti planet gergasi jirannya. Dalam lapisan gas berputar yang huru-hara ini, angin terpantas sistem suria juga telah direkodkan. Awan sejuk melepuh yang bergerak 5 kali lebih pantas daripada angin terkuat yang pernah direkodkan di bumi. Malah kelajuan angin ribut di planet ini mengatasi kelajuan bunyi. Awan ganas yang tebal ini mengaburkan dan menyembunyikan struktur dalaman Neptune.
memanjang antara 10 hingga 20% daripada laluan ke bawah ke arah terasnya. Lapisan atmosfera yang jauh lebih dalam meningkat dari segi tekanan dan suhu secara beransur-ansur menjadi lebih panas dan lebih tumpat. Sehingga akhirnya, saintis berpendapat mampatan kuat ini seolah-olah menggambarkan lautan aneh yang mungkin wujud di gergasi ais tersebut. Tetapi lautan tebal yang pelik ini tidak mempunyai sempadan seperti jasad air yang terdapat di bumi. Sebaliknya, ia perlahan-lahan bergabung daripada gas menjadi sejenis cecair. Anda boleh bayangkan ia seperti tenggelam dalam kabus yang semakin tebal yang kemudiannya menjadikan anda basah. Semakin lama, semakin dalam anda tenggelam. Akhirnya mendapati diri anda berenang dalam kolam cecair yang kelihatan tidak berdasar. Lautan yang besar dan berlumpur ini ialah mantel planet. Lapisan pelik berkelakuan seperti bernali terdiri daripada ais, air metana dan amonia bertekanan tinggi. Walau bagaimanapun, ini bukan jenis lautan yang kita kenali kerana dalam kawasan gelap ini, suhu boleh mencecah ribuan darjah Celsius. Di bumi, kebanyakan unsur wujud dalam satu daripada 3 keadaan iaitu pepejal, cecair maupun gas. Tetapi bentuk unsur bergantung pada faktor luarannya seperti tekanan dan suhu. Jauh di dalam mantel Neptun, faktor-faktor ini sangat ekstrim. Sehingga air, ais metana dan amonia membentuk lautan gas. Berkelakuan seperti cecair yang sangat panas dan padat serta tumpat. Di bawah keadaan pelik yang tidak dapat dibayangkan inilah lautan yang sangat panas dikekalkan daripada mendidih, menguncinya jauh di bawah awan tebal dan huru-hara Neptun. Lapisan terik dalam ini dipercayai yang mendorong angin kencang yang boleh kita perhatikan dalam suasana ribut dan mungkin juga tempat medan magnet kuat dijana secara misteri di Neptun. Di wilayah dengan keamatan tinggi ini, molekul metana mungkin pecah dan atom karbon mungkin mengeluap menjadi kristal belian yang menghujani mantel seperti hujan batu. Eksperimen yang dijalankan dalam makmal juga mencadangkan bahawa pada dasar mantel ini lapisan karbon cecair mungkin wujud dengan ketulan pepejal terapung belian atau dipanggil diamond bugs. Lautan belian dalaman yang berpusing juga boleh memesongkan atau menongkat medan magnet Neptun, menjelaskan misteri lama mengapa kutub magnetnya begitu condong. Di tengah-tengah Neptun, jauh di bawah suasana yang ganas dan berpusing, lautan panas yang mengalir secara elektrik dan berkemungkinan lapisan berlian yang mengalir terdapat teras. Tetapi tidak seperti mustari, di mana ia mempunyai teras cair atau kabur. Ahli astronomi percaya bahawa teras Neptun mungkin bersifat pepejal. Objek ini berkemungkinan kira-kira 1.5 kali ganda saiz bumi dan boleh terdiri daripada air, ais dan batu silikat. Semuanya sekaligus memberikan nilai unsur penting pada planet ini. Apabila Voyager 2 melewati Neptun beberapa dekad yang lalu, ia menunjukkan kepada kita sebuah planet yang menarik yang memerlukan kajian lanjut. Malangnya, Voyager 2 adalah kapal angkasa terakhir dan pada masa ini dan satu-satunya melawat dunia yang pelik ini. Dan oleh itu, ia masih menyimpan banyak misteri. Teleskop angkasa James Webb kini sedang melebarkan sayap pandangannya ke Neptun, sekaligus membuka kunci beberapa rahsianya dan memberi kita pandangan baru tentang cara gergasi ais yang jauh ini berfungsi, terutamanya dalam atmosferanya. Jadi walaupun saintis mempunyai idea lebih baik tentang apa yang berlaku di bawah awan Neptun, masih banyak lagi yang perlu ditemui sebelum kita dapat memahami sepenuhnya persekitaran yang tidak dapat dibayangkan ini. Satu perjalanan yang cukup menakjubkan ke dalam planet Neptun. Apa pendapat anda? Jangan lupa like, komen, share dan subscribe. Astrolab signing off from space.